Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quran surah An-Namli. Surah An-Namli. Kita akan sambung hari ini di ayat yang ke-29. Sambung hari ini ayat yang ke-29. Surah An-Naml ini surah yang ke berapa? Surah yang ke 27. Tanda. Surah An-Naml, surah yang ke 27. Juzuk yang ke 19. Surah 27, juzuk yang ke 19. InsyaAllah ayat yang ke-29. Tuan-tuan tandalah. Ayat 29. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita ni walaupun dalam suasana apa saja, dalam suasana apa saja yang terjadi, kita dapat belajar tadabbur Al-Quran, kerana inilah dia panggil saham besar kita, ataupun dia panggil aset besar kita, bekalan jalan nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah masuk ke episod yang ketiga dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tuan-tuan tengok daripada awal, episod yang pertama iaitu Allah Ta'ala mula dengan kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Ayat 15. Walaqad ataina Daud. Kemudian terus masuk ke Nabi Sulaiman memeriksa tentera dan dia bertemu dengan semut. Kita masuk kepada episod yang kedua. Wa tafaqqadat tayr. Nabi Sulaiman tengok tentera dia dari kalangan burung, didapati al-hudhud tidak ada dalam perbarisan. Maka berlakulah ujian kepada hudhud, dan pada kali ini alhamdulillah kita teruskan dengan Nabi Sulaiman dengan Balqis, ataupun dalam kitab Arab dia letak bawah bawah Bilqis. Bilqis. Ambil je lah yang tuan-tuan biasa duduk baca tu, kan? Nanti jadi pening pula dia kata. Baik, seperti biasa kita akan baca dulu beberapa ayat, kemudian baru kita pergi kepada penjelasan. Ayat 29, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, ayat muka surah 807. Muka surah 807. Ayat kita ini kita akan berakhir, episod kita pada kali ini berakhir sehingga 37, 29 sehingga ayat 37 insya-Allah. Maknanya satu, kita ambil
setiap bacaan tu berhenti di tempat yang sesuai lah. Baru kita sambung cerita dia nanti, nampak tidak orang panggil berhenti di stesen. Muka surat 807. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Baik, para pelajar sekalian, kita break setakat itu dulu. Mari kita pergi kepada cerita Bilqis. Jadi dalam siri yang lepas, apabila Nabi Sulaiman alaihissalam dengar cerita dari Hudhud, dia mengembara menyiasat di negara Sabak, bahawa dia jumpa satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, perempuan, agama mereka sembah matahari. Dia balik report ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi, Rasul, pendakwah, dia tak boleh dengar orang melakukan syirik. Sensitivity tauhid dia tinggi. Satu. Yang kedua, dia nak test betul ke Hudhud ni jumpa mamlakat tu Sabak. Sulaiman bagi surat pada Hudhud, hantar ke Raja Bilqis. Jadi surat ini dua fungsi lah. Yang pertama nak tengok Hudhud tadi betul. Yang kedua nak sampaikan dakwah. Allahu Akbar. Tinggi dia punya darjat. Sulaiman nak sampaikan dakwah. Hudhud terbang balik, bawa surat, cok moho Raja Sulaiman. Ya, dia burung bebas. Dan kita pun telah dengar istana Bilqis ni ada banyak tingkap yang menghala ke arah matahari naik, matahari turun, matahari jatuh. Sebab kiblat dia dua. Matahari naik, dia sembah kot ni. Matahari jatuh, dia sembah di sini. Jadi mudah burung belatuk masuk. Bila masuk, dia bawa surat tu, dia pergi serah ke Bilqis. Tak tahulah macam mana, tapi yang penting dia sampaikan surat. Mudah je masuk. Allahu Akbar. Tengok. Baru sampai kepada ayat kita ni, ayat 29. Itu dia panggil kronologi, kan? Bahasa dia panggil bahasa kronologi. Cerita
yang kita semalam. Bila Balqis terima surat, dia pun kata, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya. Setelah membaca surat itu, bagaimana dia baca surat? Ini timbul soalan. Sekejap lagi saya cerita. Bila Balqis baca surat itu, berkatalah raja perempuan negeri Sabak, ya ayyuhal mala', wahai ketua-ketua kaum, pembesar-pembesar semua, ahli-ahli majlis mesyuarat, ahli kabinet, inni ulqiya ilayya, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat, kitabun karim, sepucuk surat yang mulia. Allahu Akbar. Tengok, Balqis ni tidak sombong juga orangnya. Dia kata kitab yang mulia, tidak kata bahasa aku dapat surat pengacau mana. La, kitabun karim. Dia sifatkan surat Sulaiman surat yang mulia. Jadi apabila dia baca surat rumiya ilayya, ulqiya bermakna rumiya ilayya, kata para ulama tafsir menganalisa suasana bagaimana Hudhud bawa surat itu. Rumiya ay ulqiya alqa al-Hudhud, Hudhud campak surat. Lianna zahir, yang zahirnya taklah Hudhud pergi mengadak tuanku, ini surat Sulaiman. Boleh jadi dia pergi, dia tengok Balqis ada, dia pun campak. Kan dia bawa dengan muncul, dengan kaki dia. Wallahu alam. Ada ulama kata ulqiya ay annal kitab sullima ilaiha duna huduri ahli majlisnya, ataupun dia terima surat waktu dia duduk relax dalam bilik dia. Tiba-tiba Hudhud datang zit bagi. Tidak kata ada majlis mengadap. Pagi ni pembesar-pembesar dijemput hadir menyaksikan penerimaan surat dari Maharaja Sulaiman yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Hudhud, contohnya kita kata. Tak, ulqiya mana dicampak. Wallahu alam. Cakap banyak pun tak guna. Yang pentingnya surat sudah sampai di tangan Sabak, tangan Balqis. Dia kata apa? Kitabun karim. Dia kata kitab ini yang mulia. Kitab yang mulia itu macam mana? Ini para ulama tafsir dia tak tinggal kepada kita, tuan-tuan. Semalam kita sudah bincang tentang beza di antara tafsir dengan tadabbur. Sekarang ni kita tafsir dulu. Nak tafsir, ulama tafsir kata apa makna kitabun karim? Kenapa Balqis mensifatkan surat Nabi Sulaiman dengan surat yang mulia? Allahu Akbar. Dia kata apa? Bi ankana nafisas sahifa. Boleh jadi surat dia tu kertas, lembaran dia cantik, comel. Nafisat takhtit, susunan dia pun teratur comel. Bahijis syakil, bentuk dia comel, orang panggil apa? Elok. Mustawian, lengkap sebagai sebuah satu surat, lembaran surat yang ditulis oleh pemimpin besar negara. Bukan kata surat main-main, surat layang, tidak. Surat yang cukup. Ada cop mohor Sulaiman ada. Maknanya tidak kata surat dihantar oleh burung macam surat layang. Dah, ini surat resmi negara. Itu kitabun karim, kitab resmi negara. Ada juga ulama mengatakan karim sebab isi kandungan surat ini mulia. Nabi Sulaiman tak tulis banyak, 3 patah perkataan saja. Ini bahasa negara, orang tak cakap banyak. Ni tempat kita yang panjang-panjang ni sampai 3 muka surat. Surat kenyataan resmi sampai 3 muka. Sebab apa? Banyak section lah, banyak akta tu perlembagaan. Ya, surat Sulaiman dia sendiri tu perlembagaan duduk tangan dia dah. Tak payah cakap banyak. Dia hantar 2 baris surat sudah cukup.
Itu di antara kata-kata Balqis mensifatkan surat itu kitabun karim, kitab yang mulia. Yang mulia tu dari susunan cukup memenuhi SOP, syarat-syarat surat rasmi negara. Ada cop, ada mohor, ada logo, siap. Karim yang kedua, isi kandungannya beradab tertib. Tidak kata Sulaiman cakap macam budak-budak cyber tropa tulis surat hari ni. Hentam Balqis, kamu ni syirik, kafir, mari sini. Kalau tidak aku tampak lah. Allahu Akbar. Kita tengok apa dia isi surat yang mulia ini, apa isinya. Baik, sebelum daripada itu saya nak tengok bahasa apa yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Nah, ni ada bahasa dia, Masya Allah. Dalam tafsir Ibnu Ashur dia kata, yahtamil, di kemungkinan surah itu diterjemahkan kepada Balqis. Kemungkinan juga dia pandai bahasa Al-Ibriyah, Ibraniyah. Biasanya Ahlul Kitab dulu dia kebanyakan dia guna bahasa Ibraniyah, bahasa yang digunakan oleh Ahlul Kitab ni, Yahudi. Bahasa Ibraniyah. Itu kemungkinan sebab tak ada nas. Cari dalam arkib negara surah apa Nabi Sulaiman tulis tak boleh nak kesan. Jadi analisa dibuat oleh para pengkaji. Wa yahtamil, dan kemungkinan juga Nabi Sulaiman ni sudah ada penterjemah. Hebat dia. Jadi kitab itu ditulis bil Arabiyah al-Qahtaniyah. Jadi puak-puak sahabat Arab Qahtani. Wallahu alam. Itu yang paling senang sekali. Wallahu alam. Tapi dari kajian kemungkinan Sulaiman mungkin dia tulis dengan bahasa dia, bahasa Ibraniyah. Dan mungkin juga Balqis sebagai ketua negara, biasa ketua negara dia pandai banyak bahasa. Banyak bahasa dia boleh. Ataupun Sulaiman sendiri sebagai ketua negara menulis surat dengan bahasa Arab Qahtani untuk dihantar ke Raja Balqis. Ini semua ni andai-andaian. Kemungkinan Raja Sulaiman dia tahu bahasa-bahasa jiran-jiran dia, kerajaan-kerajaan dia tahu. Sulaiman bukan orang tak cerdik. Jadi pendapat yang kita rasa kuat, Sulaiman tulis dengan bahasa dia, dengan logo dia, dengan cok mohonnya, sebagaimana Nabi SAW menghantar surat kepada muluk, kepada raja-raja di sekitar semenanjung tanah Arab, bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Kan Nabi hantar kepada Rom dengan bahasa Arab, aslim taslam yu'tika ya apa ni marataini, ajrak marataini. Nabi tulis pendek, aslim taslam. Masuk Islam, muslimat. Allah Ta'ala bagi pada kamu 2 pahala. Sebab dia itu Nasara. Maknanya beriman dengan Injil, beriman pula dengan Quran. 2 kali dapat. Pendek-pendek bahasa raja-raja ni. Belamai kita ni ya, bahasa panjang-panjang. Kena baca sampai 2 muka surat. 2 A4 dia punya kenyataan. Kemudian, amal kalamul mazkur fi hadhil ayat. Adapun kata-kata yang terdapat dalam ayat kita ini, fahuwa terjematul kitab ila lughatil arabiyyatil fusha, telah terjemahan kepada bahasa Arab yang fasih. Apa dia surat Nabi Sulaiman? Tuan-tuan tengok, dia punya jelas kepada kita dari sudut bahasa. Innahu min Sulaiman. Surat ini, mana kepala surat daripada Raja Sulaiman, Sulaiman bin Daud alaihissalam. Apa isi kandungannya? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila Balqis panggil ketua kluster menteri kabinet dia pun baca. Aku terima surat dari Sulaiman, ini isi kandungannya bismillahirrahmanirrahim. Apa Sulaiman kata? Alla ta'lu alayya. Baris pertama bismillah. Poin yang kedua, alla ta'lu alayya.
dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Pengasihani, alla ta'lu alayya, bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku. Aku ni Sulaiman. Kita pun tak pernah sabar. Balqis tak kenal Sulaiman. Dia pun raja, takkan dia tak dengar manusia ajaib tu berjalan dengan atas angin. Dia punya kapal terbang, jet dia jalan sana sini. Raja yang besar tak pernah sabar, tak dengar tak? Kita negara hak kecil pun kita tahu negara apa dia. Papua ke, negara apa ke dalam dunia ni. Dia mesti dengar juga. Sulaiman tulis 2 patah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yang kedua, alla ta'lu alai, ay la tatakabbaru wa tamni'u alayya. Mu jangan sombong dengan aku. Jangan rasa kamu besar. Wa'tuni muslimin. Dan datanglah kepada aku dengan menyerah diri, yakni beriman dan mematuhi ajaran agama Allah. 2 patah. Cukup cakap banyak tak guna kata orang. Tengok nota di bawah. Surat Nabi Sulaiman AS itu menyeru Bilqis, raja perempuan negeri Sabak, dan pemimpin-pemimpinnya serta rakyatnya supaya beriman kepada Allah. Tegas Nabi Sulaiman. Dia mula dakwah dia dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'tuni muslimin. Mari sini dalam keadaan Islam. Aku bukan nak rampah negerimu, aku nak kamu masuk Islam. Dia Nabi Sulaiman bukannya gila berebut kerusi. Dia tak nak kerusi, dia nak Islam. Suratnya itu walaupun ringkas tetapi lengkap, meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Surat Nabi. Kesimpulan kandungannya yang pertama, menegaskan wujudnya Allah yang Maha berkuasa lagi Maha Esa lagi Maha kuasa, yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Itu poin yang kedua selepas pada bismillah. Yang kedua, melarang mereka daripada menurut hawa nafsu dan mewajibkan mereka menerima kebenaran. Yang ketiga, mengajak mereka beriman kepada agama Allah supaya mereka selamat dunia dan berbahagia di akhirat. Allahu Akbar. Cukup. Sepucuk surat, terang, nyata, tegas, apa yang nak. Masya Allah, para pelajar sekalian, kita nampak hebat Nabi Sulaiman. Dia mula dengan apa? Dia mula dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Tengok apa analisa kata tuan-tuan. Dua je dia punya dakwah dia. Alla ta'lu alayya. Mu jangan meninggi diri ke atasku. Wa'tuni muslimin, mari serah diri. Kata di para ulama, al-muradu, dakwah yang pertama sebagai seorang raja, seorang nabi. Wa'tuni mu'minin, mari masuk Islam. Itu atas nama nabi. Dan dakwah yang kedua, mari dalam keadaan menyerah diri. Itu dakwah seorang raja. Masya Allah. Jadi Sulaiman AS dalam surat dia ni mengandungi dua-dua. Ikut tauhid, itu dakwah daripada seorang nabi. Serah diri, itu dakwah daripada seorang raja. Lengkap. Ini kita kata ajaibnya wallahi Sayyidina Sulaiman AS. Dia punya panggilan dua-dua selalu. Sepucuk surat, 3 baris, lengkap dengan apa yang dimaksudkan. Cakap banyak tak guna. Raja-raja ni orang tak buat macam orang lain. Itu kerja penulis-penulis ni. Baiklah. Kata di para ulama, adakah Sulaiman paksa dia masuk Islam? Tidak. Mu tak mau masuk Islam tak apa, tapi mari serah diri sini. Balqis mencuba nasib. Biasanya tuanku Balqis ni simple je bila terima surat, tapi surat ni agak berat.
panggil sidang parlimen segera. Bentang surat. Dia kata apa? Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Allah. Kata di Balqis, wahai ketua-ketua kaum, para pembesar, datuk-datuk seri, tan seri. Kalau zaman kita lah, cari buat contoh tu, jangan marah. Tak ada seri-seri zaman dia tu. Tapi nak suruh nampak gambaran. Berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini. Minta pandangan. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya. Ini kata di para pengkaji, dia kata negara Sabak walaupun raja dia kuat tapi masih lagi menggunakan demokrasi. Minta pandangan, minta pendapat, bagi cadangan apa yang kita nak buat. Dengan surat Sulaiman ni bukan main-main. Ini surat Sulaiman. Allahu Akbar. Bila Balqis tanya pandangan ahli-ahli mesyuarat, mereka pun jawab macam biasalah. Kerajaan dia pun besar, bukan main-main. Kalau orang lekeh-lekeh mari cabar, cari penyakit, kata orang. Kata di tuan-tuan menteri, ahli-ahli mesyuarat kata apa? Tuanku. Qalu, mereka berkata, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kita adalah orang-orang yang kuat gagah, yakni keluar menipu tubuh badan kuat, jumlah bilangan tentera ramai, dan alat kelengkapan ketenteraan cukup. Boleh je tuanku nak lawan. Sedap. Sedap juga Menteri Pertahanan dia bagi cadangan. Wal amru ilaiki. Tapi namun begitu, terserahlah kepada Tuan. Tengok, dalam kata-kata hudhud kepada Sulaiman semalam, kan, jituka, aku datang kepadamu. Dia tak kata jitukum. Ini pun pembesar kata ke Balqis, wal amru ilaiki. Sepatut dia guna kalimah dhamir jamak, wal amru ilaikunna. Biasa je kepada puan. Kita sini yang duk besar-besar ke diri bahasa kita ni, tak apalah, itu adab budaya. Fanzuri maza ta'murid. Oleh itu tuan fikirlah apa yang tuan nak perintahkan, kami bersedia. Tengok nota di bawah, yakni mereka sedia menurut perintahnya, sama ada ia memilih jalan damai atau nak berperang, kami terima belaka. Tuanku nak berperang, kita kerah tentera. Tuan nak berdamai, kita buat cara perdamaian. Bagi kami, orang panggil ketua turuh angkatan tentera atau menteri pertahanan, ready. Sedap juga dia punya mesyuarat ni tuan-tuan. Jangan main-main. Ini bukan mesyuarat kedai kopi ni. Mesyuarat persidangan khas. Majlis parlimen atau majlis raja-raja ni. Terpulanglah kepada tuan. Balqis fikir panjang. Boleh jadi tak tidur dia semalam duk mikir ke surat Sulaiman ni. Wallahu alam. Dia pun jawab. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Raja perempuan itu berkata lagi. Raja perempuan itu berkata lagi, walaupun dia dengar ketaatan mutlak daripada menteri-menteri, ketua tentera dia, orang panggil ketaatan mutlak. Maknanya kalau bahasa kita gini, wal amru ilaiki fanzuri madza ta'muri, ni kita kata terpulanglah. Ni bahasa orang kita ni, tuan-tuan dengar ni. Kita baru je duduk dengar bahasa ni. Terpulanglah kepada kebijaksanaan tuanku. Itu ayat dia tu. Ayat orang kita pun, terpulang kepada kebijaksanaan tuanku. Bila tuanku tak bagi hak dia nak, tuanku pula kena lanyak. Ini ayat netizen dia panggil ni. Tapi dia orang ni dalam tafsir kata,
dalilun ala ta'atil mufritah. Allahu akbar. Dalil menunjukkan menteri-menteri ini kepatuhan, ketaatan sangat melampau kepada Balqis. Kita ni sekadar beri pandangan, menyatakan kesediaan, tapi yang memutuskan isu ni terpulang kepada kebijaksanaan tuanku. Aduh. Dah, kebijaksanaan. Bila tak dapat mengamuk ni. Ni hak zaman kita ni. Zaman Balqis tak ada orang nak mengamuk tak berani pun nak lawan. Sebab ini kuasa mutlak. Mana kalau kita zaman kita ni perlu juga rasa tuanku kena ada juga kuasa mutlak dia ni. Nampak hak dengar kepala hak duk main letak caption apa ni, gambar-gambar pelik ni, tangkap semua baru senang. Main-main ni. Baik, jadi Balqis bagi pandangan dia kata apa? Biasanya kata di Balqis, innal muluka idza dakhalu qaryatan, sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negeri, afsaduha, mereka akan merosakkannya. Ini aku bimbang ni. Kharabuha, biasanya begitulah. Bila berlaku perang, negara kita akan rosak. Comel mamlakah Sabak ni lawa. Kan dalam Quran, dalam surah Sabak, laqad kana li Saba'in fi maskani ayatun jannatani ayami wa shimal. Cantik negara. Nanti Balqis sayang ke negeri dia. Dia kalau Sulaiman masuk, jin dia mari lanyak kita punya, punah habis. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia akan jadi hina dina. Allahu akbar. Akan jadi hina apa kita. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikian itulah mereka akan lakukan. Maknanya Balqis dia bercakap bagi pihak pengalaman raja-raja, tentera-tentera apabila berperang mereka akan lanyak apa? Lanyak negeri yang mereka masuk. Itu dia panggil bahasa dia lah, nak kata apa kan. Dia tak nak beza lah. Walaupun Nabi Sulaiman ni Nabi ni cara Islam dia tak akan lanyak, tak tahu pasal. Islam mengajar kepada kita rahmatan lil alamin, bukannya pergi duduk kacau negeri orang. Baik, tengok ayat 35. Balqis mencuba nasib. Ginilah, kita jangan lawan dia, jangan tunjuk angkuh, jangan tunjuk sombong, tetapi kita hantar hadiah. Hantar hadiah dulu kat dia. Tengok ayat 35. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka. Kita cek. Orang panggil mencuba nasib. Kita hantar hadiah dulu. Aku nak test Sulaiman ni kategori mana. Tengok tuan-tuan. Cerdik Balqis ni. Lepas tu dia boleh jadi raja negara besar. Kalau hak bodoh-bodoh, jangan duk jadi raja, payah nak merintah. Kan? Dia kata aku fikir nak hantar hadiah kepada mereka, kepada Sulaiman. Untuk apa? Ini ahli tafsir kata sebab dia cuba nak hantar hadiah ni. Kemudian fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Kemudian aku akan menunggu apa kebalasan, reaksi ataupun respon daripada Sulaiman yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita. 1, 2, 6, 4 tengok nota di bawah. Balqis memilih jalan damai. Alhamdulillah. Dan membayangkan bahawa peperangan akibatnya hancur. Betul tak? Perang cari pasal kau. Jadi kita hantar hadiah. Sebab hadiah ni dua sebab lah kata orang. Kan? Hadiah ni penting sebenarnya. Dalam Islam pun Nabi kita ajar tahabu. Memberi hadiah, kamu akan menarik kasih sayang. Rasa dekat. Balqis dikata kita bagi hadiah bihadiyatin azimatin. Hadiah yang besar. Apa dia hadiah ni? Macam-macam kalau tengok cerita Israiliyat.
Ada kata lengkap satu set Al-Awani Az-Zahabiyah. Satu set orang panggil pinggan mangkuk. Kira lengkaplah satu almari cukup. Oh, comel. Dan macam-macam lagi lah. Kata Abu Hayyan, qad tawwalu fi qasasiha. Panjang sekali dibahas oleh sebagai ulama tafsir, bima lam yasbut fil Quran walal hadis sahih. Hak semua tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sahih. Ya, Balqis kata dia hantar hadiah, kita kata hantar hadiah lah. Cara duk sibuk cari hadiah apa Balqis, cari susah. Bagi hadiah, sudah. Senang. Ulama tafsir yang tak mau cakap panjang, dia ketepikan cerita Israiliyat. Dia kata ini membazir masa je. Sudah sampai hadiah. Fanaziratun, aku tunggu apakah balasan, apakah respon daripada Sulaiman kepada wakil yang pergi menghadap dia ni. Tunggu kejap. Baiklah. Sampai dah rombongan. Sekejap ya sampai. Rombongan pembawa hadiah dari Balqis sudah sampai ke Palestin cari Nabi Sulaiman. Bila Sulaiman tengok, Masya Allah. Sulaiman tengok ayat 36, Sulaiman kata apa? Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka apabila utusan pembawa hadiah itu datang menghadap Nabi Sulaiman, Sulaiman tengok ketawa dia. Berkatalah Sulaiman kepadanya, tidaklah patut kamu mengholorkan kepadaku pemberian harta benda. Aku suruh mari, serah diri. Mari masuk Islam, mau mari bawa barang-barang. Kerana apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepada kamu. Mu nak tengok perhiasan rumah aku cantik lagi pada barangmu ni. Balik. Bukan aku memandang kepada pemberian hadiah. Bahkan kamulah, puak-puakmu ni, ahli dunia ini, yang bergembira dengan harta kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu. Orang yang happy-happy main hadiah ni, buat kamu, aku tak perlu pada hadiah ni. Oh, Sulaiman tegas. 1265, tengok nota di bawah. Yakni setelah burung belatuk kembali kepada Nabi Sulaiman dengan berita bahawa Balqis telah mengambil keputusan hendak menghantarkan hadiah kepadanya, dan setelah utusan pembawa hadiah itu datang menghadap bersama-sama orang-orangnya, Nabi Sulaiman dia terima orang datang, bukan sombong. Berkatalah Nabi Sulaiman kepada utusan Balqis, tidaklah patut kamu beri hadiah dari harta benda yang bernilai ini dengan tujuan supaya aku membiarkan kamu dalam kekufuran. Tidak. Allah, aku tengok tegas lah. Oh, membagi hadiah supaya mu tetap kafir? La. Nabi Sulaiman ini pendakwah, Nabi, Rasul, nak menyelamatkan orang daripada syirik. Bukan ini boleh menutup mata aku. Kerana apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepadaku dari pangkat-pangkat kenabian, kerajaan yang besar dan harta kaya yang banyak lebih baik dari apa yang kamu diberikannya kepada kamu. Buat balik. Oh, sudah. Mu yang suka terima hadiah, aku tak perlu. Backing juga. Kan? Nabi Sulaiman ni pun bukan main-main. Sebab apa? Sebab dia tak mau diberi hadiah ini untuk menutup mata kesyirikan mereka. Ini penting. Menutup mata kesyirikan mereka, maka kita kena kata ini satu ketegasan. Baik, mu jangan mari duduk. Cuma sebahagian penganalisa ulama tafsir kata apa? Kenapa Balqis mencuba nasib?
Sebab dia fikir, kalau Sulaiman ni raja Mujarrad al-Malik, dia akan suka dengan hadiah. Dia akan suka, happy. Raja mana-mana pun suka dengan hadiah. Pembesar mana-mana pun. Sebab itulah di antara kita tengok acara, bila kita pergi lawatan kepada negara mana pun, raja, Perdana Menteri, Presiden, dia akan bertukar hadiah. Orang ni bagi hadiah negeri dia, yang ni bagi hadiah negeri dia. Kan? Itu dipanggil tahadau, tahabu. Jadi Balqis kata apa? Mu bawa hadiah ini dua sebab. Yang pertama, kalau dia raja, dia akan terima. Tapi kalau dia nabi, dia tak akan terima aku punya hadiah. Sebab nabi ni dia nak Islam, dia bukan nak barang. Kita kena ingat. Nabi dia nak Islam, bukan nak barang. Baiklah. Sulaiman ambil keputusan muktamad. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, keputusan muktamad Sulaiman tegas dan tak ada siapa berani lawan. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walanukhrijannahum minha azillatan wa hum saghirun. Tuan-tuan, wakil-wakil Balqis boleh balik. Bawa balik semula hadiah. Aku ni nabi, bukannya raja semata-mata. Aku tak nak barang-barang kamu. Balik semula. Jadi balik kepada Raja Balqis dan bawa aku punya kata-kata ini. Apa dia? Jika mereka tidak juga mahu beriman, Balqis tak mahu tunduk pada aku, falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum, maka demi sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentera yang mereka tidak akan terdaya menentangnya. Jangan main-main. Jangan coba mari hadiah-hadiah, minta mainlah balik. Aku akan pergi dengan tentera, tiada siapa yang boleh sekat kemarahan tentera aku. Amaran yang kedua, wala nukhrijannahum minha azillatan, dan kami akan mengeluarkan kamu dari negeri Sabak dalam keadaan hina, wahum saghirun, menjadi orang tawanan. Balqis nak jadi tawanan, nak jadi raja. Balik. Oh, sudah. Apa jadi? Tuan-tuan dan puan-puan, kata orang Kelantan kata ketalutut lah. Balqis dengar cerita, tengok, sudah, Sulaiman hantar balik barang-barang, amaran keras, nak hancur negeri. Mu nak jadi hamba tawanan atau nak jadi orang mulia? Nak jadi mulia, mari muslimin. Nak jadi tawanan, tunggu kami datang. Allah, habis. Baik para pelajar sekalian, kisah orang kata isu makin panas. Makin panas. Balqis tak lalu makan. Apa kita nak fikir? Nabi Sulaiman sudah memberi kata putus. Mari Islam atau aku pergi. Ayat 38, 39, 40 kan? Ayat Nabi Sulaiman bermusyawarah sambil-sambil menunggu apakah keputusan yang akan dibuat oleh Balqis. Kita tunggu cerita dia dalam siri akan datang. Kita tunggu dalam siri akan datang apa keputusan Balqis dan apa persiapan Sulaiman untuk dengar respon daripada Balqis. Dia tak boleh sekejap ya. Bila utusan tu balik, Hudhud pergi pula dengar cerita. Apa respon mereka? Dia nak perang ke nak mari mengaku? Sambil-sambil itu Sulaiman buat persiapan. Kita tengok persiapan dia dalam ayat yang ke-38 dalam siri akan datang insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tamatlah ilmu tafsir, kita pergi kepada ilmu tadabbur pula. Bagaimana kita nak fikir
ayat yang kita baca daripada ayat 29 sampai 30 ini, apa yang kita nak ambil durus, fawaid, durus atau pengajaran ataupun faedah-faedah dalam ilmu pendidikan dakwah yang kita boleh belajar. Yang pertama, ayat pertama, qalat ya ayyuhal malak, wahai tuan-tuan. Balqis panggil mesyuarat tergempar. Ayat ini menunjukkan pentingnya bermesyuarat, minta pandangan ahli-ahli mesyuarat. Walaupun Balqis ni raja raja apa ni? Maharaja besar, tamamus sulta, tapi dia tak boleh tak mesyuarat. Jadi kita kena sentiasa mesyuarat sama-sama kita. Jangan tak mesyuarat. Ini dipanggil pentingnya syura. Yang kedua, wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Puak-puak setelah mesyuarat, kita serahlah keputusannya kepada kebijaksanaan tuanku. Ini dia panggil bahasa ta'adduban. Ini pandangan kami. Terpulanglah kepada tuanku, nak terima tak nak terima. Tapi kena ingat tuan-tuan, puak-puak pengikut Balqis ni beradab. Bila Balqis buat keputusan sekian-sekian, mereka terima. Jangan pula kita jadi tak ada adab. Waktu mengharap sesuatu, atas budi bicara kebijaksanaan tuanku. Bila tuanku sudah putus, kita mengamuk pula. Dia duduk berhimpun di mana-mana tempat, buat demonstrasi ke, tulis cyber tropo, tulis dalam blog ke dalam Facebook, kita kata tak. Belajarlah dengan puak-puak Balqis. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'muri. Ini dipanggil ilmu beradab. Kebijaksanaan tuanku, kami taat. Itu sepatutnya. Yang ketiga, Nabi Sulaiman bila terima hadiah, Sulaiman panggil umat Islam, dia mau bagi hadiah. Nabi Sulaiman mula bertegas. Qala atumiddunani bimalin, mau bagi hadiah aku? Nak gula-gulakan aku? Kalau zaman kita ini, nak bagi rasuah ke aku, contohnya kita kata. Dia panggil ini bahasa uslub qawiyun, bahasa yang tegas. Atumiddunani, mu nak bagi hadiah. Dia panggil dalam bahasa kata litawbih wa ta'jib, mencela dan menyatakan kepelikan. Aku panggil mu mari Islam, mu mari hadiah. Apa yang kau nak? Kalau kita bahasa kita lah. Wal aqilu ya'rif, orang akil, orang yang berakal, dia tahu bilakah kita nak guna bahasa marah. Iaitulah kita kena marah lillah apabila orang melanggar perintah Allah. Kita kena marah. Sebab tu Nabi Sulaiman tegas, Allah ta'lu alayya, mu jangan sombong dengan aku. Aku ni kerajaan besar, waktu ni muslimin, mari masuk Islam. Aku ni Nabi. Ini bahasa Nabi Sulaiman, masya-Allah. Jadi kita pun ingat, kalau kita nak marah, kita kena marah kerana Allah, jangan marah kerana nafsu. Orang marah kerana nafsu ni bukan itu gaya kita pendakwah. Bila orang langgar undang-undang syariat, kita kena tegas. Tapi kalau setakat orang mari duduk attack kita, ya biar. Biar je lah. Tapi nak biar-biar pun, biar kita betul. Ni setengah orang ni ada dia buat tak betul, tapi dia cover tak betul tu dengan main angin. Tunjuk dia baik lah. Itu jangan. Biar kita ada prinsip. Kalau kita bersalah, mengakulah depan Tuhan. Mengaku depan orang ramai. Maka itulah dakwah para Nabi. Pada permulaan berlembut, senyum, tapi bila orang buat salah, tegas. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, Kitabun Karim. Tengok, Balqis mensifatkan kitab Nabi Sulaiman, surat Nabi Sulaiman sebagai mulia. Aku telah menerima sepucuk surat yang mulia. Apa dia yang mulia di sini? Kata di para ulama, mengandungi perkara yang besar, memenuhi SOP kenegaraan. Hebat.
Sulaiman ni. Dia bukannya main-main. Sulaiman telah menghantar surat yang mulia. Jadi kata di ulama di sini, mulia itu mengikut kategori. Mulia surat apabila cukup SOP, standard persuratan, dan isi dia juga padat. Ni kalau atas surat tak tahu apa ni payah juga. Ni dalam tanya jawab ni ada juga jemaah dia tulis panjang dia punya soalan. Kita baca pun tak faham. Macam mana mau jawab? Allahu Akbar, kan? Yang kelima, Nabi Sulaiman mula surat dia Bismillahirrahmanirrahim. Cuma timbul soalan. Kenapa Nabi Sulaiman guna innahu min Sulaiman? Innahu min Sulaiman. Kemudian barulah innahu bismillahirrahmanirrahim. Patut dia guna bismillah dulu. Tapi kenapa dia guna nama dia dulu? Ni kata di ulama, bismillah dulu, cuma nama Sulaiman tu logo di atas. Kan macam kita ada letak kepala surat tu kena daripada siapa? Kamu dah baru bismillah gitu. Itu je, bukan nak nama Sulaiman lebih dulu daripada nama Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, ayat Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat daripada Al-Quran yang tidak boleh diengkar. Siapa diengkar, kufur orang tu. Dia kata tak ada Bismillah dalam Quran. Ada. Ni. Suratul Naml ini, innahu, adalah ayat kita ni, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Cuma yang ulama berbezanya tentang awal surah tu. Bismillahirrahmanirrahim tu di awal surah Fatihah, di awal surah lain, itu yang dikhilafkan. Tapi kalau kita nak kata bismillah ni bukan daripada Quran, lah, ini dalam Quran. Maka jelaslah kepada kita bahawa bismillah itu yang pertama, cuma kepala surah itu nama Sulaiman dulu. Itu kita fahamlah, timbul soalan. Yang ketiga, Sulaiman bagi kata putus, Allah ta'lu alayya, mu jangan sombong dengan aku, datang sebagai seorang Islam. Ini dalil kepada quwwah ala quwwati Sulaiman, dalil kekuatan kerajaan Sulaiman, kerajaan yang mantap. Sebab Sulaiman kata wa'tuni muslimin, datang sebagai seorang Islam. Dia tak kata wa aslimu, masuklah Islam. Lah. Kalau kita kata masuk Islam, maknanya tawaran. Ini bukan tawaran, ini arahan. Mu datang alal Islam. Oh, gagah Nabi Sulaiman dia punya kerajaan. Yang ketujuh, surat yang penting jangan panjang-panjang. Ijaz. Tengok berapa patah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Nak cakap apa panjang? Ini raja. Masya Allah. Dia panggil syarat kita nak tulis surat ringkas ni sampai maksud, tidak mukhilan bil madmun. Jangan kata pendek tak tahu apa. Tak boleh. Pendek biar sampai maksud. Boleh lah. Bahasa kita hari ni pun, bahasa WhatsApp dia panggil ni. WhatsApp ini pendek-pendek. Tapi kalau nak tanya soalan, jangan buat pendek-pendek. Biar jelas, mudah kita nak faham. Yang ke-8, Allah ta'lu alayya fi ardul Islam alal kuffar. Orang yang ada kuasa kena bentangkan Islam itu kepada orang kafir. Bagi masuk Islam, muslimat. Sebab kita kena bentangkan. Kita hari ni pun sama-sama kita, kalau kawan-kawan kita yang kita boleh bentangkan, silalah. Bentang, jangan tak bentang. Ni kita malu nak dakwah orang pakai Islam ke? Malu ustaz. Malu lah. Nyatakan agama kita tu. Malu tak bertempat, kata orang. Dalam hadis yang kita baca semalam, hadis 40, kan? Idza lam tastahi fasna mas. Kalau tak malu buat. Maknanya kita kena ada malu ni, kena ada sifat. Ada tempat dia. Malu nak buat benda mungkar, benda tak baik, dipuji. Tapi malu nak menyatakan kebenaran, malu nak belajar, nak tanya kalau tak tahu, itu dikeji.
Jadi kena ada sifat. Yang kesembilan, inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Balqis kata aku nak cuba nasib, nak hantar hadiah. Ulama kata jawazul ikhtibar wal imtihan. Harus kita menguji orang, nak tahu dia punya keadaan. Boleh. Wa anna zalika la yu'addu khadi'atan. Bukan nama tipu tu. Kita nak tengok. Nak tengok. Sebab tu Balqis ni saya kata cerdik. Dia kata kalau Sulaiman tu nabi, dia akan terima. Dia akan terima hadiah. Dan maaf, kalau dia tu raja, dia akan terima hadiah. Tapi kalau nabi, dia nak Islam. Tuan-tuan, kita kena tahu. Nabi kita SAW menggalakkan tahadau tahabu. Beri hadiah, kamu akan mendapat kasih sayang. Di antara prinsip hidup Nabi SAW, Nabi boleh terima hadiah. Dia tak boleh terima zakat. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kita SAW, dia terima hadiah, tapi dia tak terima zakat. Hadiah boleh ambil, zakat tak boleh ambil. Tapi kenapa Sulaiman tak terima hadiah ni? Kenapa? Sombong ke Sulaiman? La. Sebab dia sudah bagi syarat. Datang Islam. Bila kita bagi syarat yang kemas, kan, maka kita kena tegas dengan keputusan kita. Ni setengah orang ni bagi syarat berdegar-degar tapi tak tegas. Jadi orang akan hilang respect. Kalau Sulaiman ni raja, tengok barang-barang comel, ya salam. Comel mari kita ambil lah. Sulaiman tak tergoda dengan apa ni, harta dunia. Itulah kita para pendakwah. Jangan mudah tergoda. Kita kadang-kadang pendakwah ni tegas. Waktu ceramah mengajar gini, berdegar-degar. Sekali kita pergi jumpa orang besar-besar, dia orang bagi hadiah hak comel-comel kita, senyap lalu tak kata apa. Jangan. Tegas, prinsip, tegas. Kalau kita jumpa depan, kita nasihat lagi cantik. Ini dah senyap, dah menikus, kata orang, menikus. Allahu Akbar. Kemudian sebagai pemimpin negara, Sulaiman tegas, tengok ni. Irji' ilaihim, membalik, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum. Aku akan bawa kerahan tentera yang tak ada siapa boleh lawan. Kata di sini, ulama mengatakan ketua-ketua tentera, ketua negara mesti menzahirkan kekuatan kepada musuh. Jangan lembek dengan musuh. Kalau Sulaiman kata tak apa, kita ada kumpul-kumpul tentera, cari alat-alat senjata nak pergi perang. La. Dalam ayat Quran surah Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, hendaklah kamu sediakan kekuatan untuk berdepan dengan musuh. Ni kita ni apa boleh buat? Kita duk tunjuk kelemahan negara kita kepada orang. Tak? Bila kita jadi Menteri Pertahanan contohnya, kita tunjuk helikopter aku ni dah berumur. Dah, kalau umur orang ada boleh cucu dah ni. Nak berjalan pun nak jatuh. Ada seorang pendakwah dulu dia kata, bila nak tentera nak naik kapal terbang ni, solat hajat dah. Takut jatuh. Kapal terbang buruk contohnya. Tak boleh kita dedahkan kelemahan negara kita kepada orang. Jangan. Tengok, Sulaiman kata, kami akan pergi dengan tentera yang tak ada siapa boleh lawan. Cukuplah 10 pengajaran yang kita boleh ambil iktibar, ambil tadabbur kepada ayat-ayat di sini. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kisah dengan Balqis ni ada dua persepsi. Bagi pendakwah mesti tegas, dan juga bagi pihak Balqis juga mencuba nasib. Jangan mudah mengaku kalah. Sebagai ketua, cuba-cuba dulu. Kalau tak berjaya, pelan pertama tak berjaya, pelan B, perang. Kalau kita mampu, tak mampu juga, perdamaian. Habis kita. Alhamdulillah. Jangan sombong kita dalam bab siasah, dalam bab ilmu politik ni kena bijak. Sebab itulah ada setengah orang ni macam-macam dah. Dia troll, dia kita kata belajarlah ilmu Balqis. Tuhan Nabi Sulaiman tak terima, cerita lain. Tapi Balqis juga mempunyai kepandaian, kecerdikan mencuba nak menyelamatkan kerajaan dia daripada dihancur oleh Sulaiman. Nak menyelamatkan kekuasaan dia daripada dirampas.
dicuba. Tak berjaya, kita tengok apa jadi kepada Balqis dalam ayat yang akan datang. Kita akan bermula daripada ayat 38. InsyaAllah Balqis bertemu dengan Sulaiman. Apa jadi? Ni ramai orang tanya soalan ni. Balqis masuk Islam ke tidak? Tunggu jawapan dalam siri akan datang. InsyaAllah. Subhanakallahumma hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.